Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 4, bab 10 matematik pengguna pengurusan keuangan. Bahagian 2 bab 10 untuk 10.2. Yang pertama iaitu pelan keuangan jangka pendek. Tajuk kita masih pada 10.1 iaitu perancangan dan pengurusan keuangan. Dan kita akan belajar 10.1b. Bagaimanakah anda menilai kebolehlatsanaan pelan keuangan jangka pendek dan jangka panjang? Pelajar-pelajar boleh merujuk kepada buku teksmu ke surat 282. Pelan keuangan yang dibina oleh seseorang individu adalah bertujuan untuk mencapai matlamat keuangan jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk membina pelan keuangan, seseorang individu harus mengenal pasti sumber-sumber pendapatan yang diperolehi dan perbelanjaannya. Pelan keuangan yang cekap seharusnya mendahulukan simpanan sebanyak 10% daripada jumlah pendapatan sebelum melibatkan perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Di samping itu, pelan keuangan yang dibina harus mengutamakan pembayaran perbelanjaan tetap seperti angsuran bulanan kereta, rumah dan juga baki kad kredit. Jika wujud aliran tunai negatif, seseorang harus membetulkan pelan keuangan dengan mengurangkan perbelanjaan tidak tetap. Pada masa yang sama, seseorang boleh menambah sumber pendapatan mengikut kemahiran setiap individu agar perbelanjaan tetap tidak terjejas. Kita akan mempelajari pelan keuangan jangka pendek. Maklumat di bawah berkaitan dengan aras pendapatan dan perbelanjaan Encik Yusof untuk bulan Disember 2019. Encik Yusof bekerja sebagai ejen insurans manakala isterinya seorang suri rumah. Mereka mempunyai 3 orang anak yang masih belajar. Kita lihat kepada pelan keuangan Encik Yusof. Gaji Encik Yusof RM5,000. Gaji bersih setelah ditolak potongan wajib. Pendapatan pasif kosong, jumlah pendapatan bulanan iaitu RM5,000. Tolak simpanan tetap bulanan 10% daripada pendapatan bulanan kosong. Tolak simpanan untuk dana kecemasan RM200. Baki pendapatan RM4,800. Tolak perbelanjaan tetap bulanan, ansuran pinjaman perumahan RM1,000, premium insurans RM500, jumlah perbelanjaan tetap bulanan RM1,500, tolak jumlah perbelanjaan tidak tetap bulanan, makanan dan minuman RM900, pendidikan anak-anak RM600, belanja petrol RM420, bil telefon RM480, bil utiliti RM500, melancong RM400. Jumlah perbelanjaan tidak tetap iaitu RM3,300, pendapatan lebihan atau kurangan kosong. Encik Yusof ingin membeli komputer yang bernama FAS bernilai RM6,000 bagi urusan jualan insurans dalam masa setahun. Bolehkah Encik Yusof mencapai matlamatnya? Kita lihat penyelesaian. Baki pendapatan tolak jumlah perbelanjaan. Di sini kita lihat baki pendapatan iaitu RM4,800. Tolak dengan jumlah perbelanjaan RM4,800 iaitu di sini RM1,500 campur dengan RM3,300 bernilai RM4,800. Jadi apabila ditolak iaitu kita akan mendapat RM kosong. Berdasarkan pelan keuangan, Encik Yusof tidak mempunyai simpanan untuk mencapai matlamat keuangan jangka pendek. Oleh itu, sukar bagi Encik Yusof mencapai matlamatnya. Anda dikendaki membantu Encik Yusof menyelesaikan masalah keuangan tanpa menggunakan dana kecemasan. A. Adakah Encik Yusof menguruskan keuangan dengan cekap? B. Berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Encik Yusof bagi mencapai matlamatnya? C. Bagaimanakah pendapatan tambahan boleh diperolehi?
Bagi menambahkan jumlah pendapatannya, anda dikendaki mewujudkan pelan keuangan baharu berdasarkan konsep SMART. Kita lihat kepada penyelesaian. A. Belia tidak menguruskan keuangan dengan cekap kerana wujud perbelanjaan yang boleh dikurangkan seperti perbelanjaan telefon, makan dan minuman serta tidak ada pelaburan untuk masa depan. B. Simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamat iaitu simpanan bulanan sama dengan RM6,000 bahagi dengan 12 iaitu 12 bulan jangka masa setahun, maka sama dengan RM500 sebulan. C. Encik Yusof boleh menambah pendapatan dengan menjual lebih banyak produk insurans dan memperkenalkan ejen-ejen baru. D. Konsep SMART dalam pelan keuangan yang baru. Spesifik iaitu khusus iaitu membeli komputer. Measurable boleh diukur bernilai RM6,000. Memerlukan simpanan bulanan RM500 untuk mencapai matlamat. Attainable boleh dicapai, boleh mencapai simpanan bulanan sebanyak RM500 daripada jumlah pendapatan RM5,000. Realistik iaitu bersifat realistik, RM500 daripada jumlah pendapatan sebanyak RM5,000 hanya merupakan 10% daripada pendapatan. Time bound iaitu tempoh masa, setahun adalah cukup untuk mengumpul RM6,000 dengan simpanan bulanan sebanyak RM500. Pelan keuangan baru Encik Yusof setelah mengambil kira berapa langkah dari segi perbelanjaan tidak tetap. Gaji Encik Yusof RM5,000, pendapatan pasif kosong, jumlah pendapatan bulanan RM5,000. Di sini ada penambahbaikan tolak simpanan tetap bulanan. Itu 10% daripada pendapatan bulanan RM500. Tolak simpanan untuk dana kecemasan RM200 bagi pendapatan RM4,300. Tolak perbelanjaan tetap bulanan ansuran pinjaman rumah RM1,000. Premium insurans RM500. Jumlah perbelanjaan tetap bulanan RM1,500. Tolak jumlah perbelanjaan tidak tetap bulanan, makanan dan minuman RM900, pendidikan anak-anak RM600. Okey, di sini belanja petrol pada asalnya iaitu RM420 dikurangkan kepada RM300. Bil telefon pada asalnya RM480, dikurangkan kepada RM300. Bil utility pada asalnya RM500 dikurangkan kepada RM350. Melancong pada asalnya RM400 dikurangkan kepada RM200. Pelaburan amanah saham RM150. Jumlah pendapatan tidak tetap RM2,800. Pendapatan lebihan masih kosong-kosong. Tetapi di sini simpanan Encik Yusof iaitu RM500 sebulan boleh membantu Encik Yusof mengumpul sebanyak RM6,000 pada hujung tahun 2020 bagi mencapai matlamat jangka pendek. Menilai kebolehkelaksanaan pelan pendidikan Encik Yusof. Setiap perancangan keuangan harus dinilai dari semasa ke semasa disebabkan beberapa faktor. Faktor yang perlu diberi tumpuan ialah kadar inflasi semasa yang boleh menyebabkan kos taraf hidup meningkat. Hal ini secara tidak langsung boleh meningkatkan jumlah perbelanjaan. Jika keadaan ini berlaku, Encik Yusof patut mengambil langkah menambahkan pendapatan. Namun, pelan keuangan Encik Yusof mencapai matlamat kerana beliau telah mengambil langkah berjaga-jaga untuk melabur dalam amanah saham. Jumlah perbelanjaan tambahan boleh diatasi dengan dividen yang diterima. Jadi sekian dulu untuk tajuk ini. Kita akan berjumpa lagi untuk tajuk 10.1b untuk tajuk pelan keuangan jangka panjang. Sekian, terima kasih.